jangan bertindak seperti jangan pendekar. berlagak seperti pendekar. Jangan sebarkan berita tidak benar. Wow. Jadi kita boleh lihat di media sosial sekarang ni ada banyak sebenarnya berita-berita tular tapi semuanya tidak sahih, tak pasti dan juga tidak benar. Jadi pastikan kesetiaan anda bersama dengan kami di Berita RTM. Tapi apa yang sahih sekarang ini adalah berkenaan dengan bagaimana inisiatif dan juga usaha daripada Kementerian Pendidikan Tinggi yang telah pun mencapai pelbagai pencapaian yang sangat strategik dan telah pun mengeluarkan kad laporan dengan 5 fokus utama. Di bawahnya ada 24 inisiatif yang telah pun digariskan. Betul. Jadi itulah akan kita bicarakan bersama dengan tetamu kita di studio hari ini. Saya kenalkan Yang Berhormat Datuk Teknologis Mustafa Sakhmud, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Itulah. Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dalam tempoh sepanjang Datuk bersama dengan kementerian ini. Apa di antara pencapaian-pencapaian dan juga usaha bakti daripada Datuk sendiri? Ya, alhamdulillah. Pertamanya terima kasih kepada pihak SPM yang telah menjemput kami dan tidak lewat rasanya untuk mengucapkan selamat menyambut 40 tahun. Terima kasih. Jadi saya beruntunglah selepas 40 tahun bersama. Ya, betul. Okey. Ini adalah kementerian kedua saya. Sebelum ini seperti yang kita sudah maklum, saya berada di Kementerian Sumber Manusia, Kesuma. Dan sekarang ini 12 Disember yang lepas kami menyambut ulang tahun yang pertama lah bersama di kementerian. Jadi sebenarnya Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pendidikan Tinggi ini lebih kurang sebab kita mengurus talent, bakat dan tenaga mahir negara. Kita melahirkan bakat-bakat terbaik negara dan juga yang tenaga mahir kita. Jadi sebenarnya Kesuma dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi ini lebih kurang. Maknanya kita menjaga generasi muda kita dan kita menyediakan mereka untuk menjadi pekerja ke dalam negara ini. Jadi setelah setahun lebih kurang berada di kementerian ini, saya teruskan jugalah usaha-usaha yang saya buat dulu di Kementerian Sumber Manusia, terutama yang melibatkan TVET. TVET, saya pikir ini telah menjadi game changer kepada negara ini dan ini dipacu sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri pertama Dr. Zahid Hamidi. Dan ini kita telah menggerakkan usaha ini. Kalau dulu di peringkat Kementerian Sumber Manusia saya bercakap tentang TVET yang tahapnya sijil, tetapi bila di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi kita bercakap tentang High TVET. High TVET. High TVET, diploma universiti dan ke atas. Tapi masih lagi bagaimana melahirkan bakat-bakat terbaik negara dan juga tenaga mahir negara. Okey, itu antara yang diberikan penekanan, iaitu bagaimana untuk kita melahirkan bakat-bakat tempatan ini yang mungkin berkemahiran tinggi dan juga memberi impak kepada pembangunan sosioekonomi negara. Okey, kita beralih kepada kad laporan yang telah pun dikeluarkan oleh KPT. 5 fokus utama dan juga 24 inisiatif di bawahnya. Mungkin kita boleh perincikan, Datuk? Ya, kita sebenarnya ini berdasarkan ucapan amanat tahun baru yang berhormat Datuk Seri Diraja Zamri Kadir, Dr. Zamri Kadir yang telah menggariskan 5 fokus utama dan 20 cabaran. 5 fokus utama itu sebenarnya yang kita punya bread and butter, tugas utama kita. Yang pertamanya kita mau melahirkan bakat terbaik negara, dan kita kena menyediakan research and development, penyelidikan dan inovasi yang sebenarnya merupakan antara sasaran penting untuk pensyarah-pensyarah kita, mahasiswa kita dan juga pelajar-pelajar politeknik dan kolej komuniti kita untuk bagaimana mereka menyediakan penyelidikan dan inovasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di sekitar kita, terutama di negara ini. Dan untuk itu kita fokus yang ketiga itu kita mau menyediakan bagaimana kita mau menyampaikan kurikulumnya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, dan juga bagaimana kita buat perkongsian. Semua maklumat yang ada ini kita kongsikan dengan masyarakat sebagai di sekitar kita lah. Jadi lepas itu bila kita bersedia dengan 3 perkara ini dan kita mau tonjolkan inilah modul Malaysia. Jadi kita mau tonjolkan di peringkat
antarabangsa. Dan alhamdulillah negara sekarang ini antara destinasi pendidikan tinggi yang utama. Alhamdulillah. Dan ramai di negara-negara yang sedang melihat sebenarnya Malaysia ni bagaimana dari sudut pendidikan tinggi. Dan kita telah dapat meningkatkan pelajar antarabangsa kita di negara ini. Okey. Dan selepas itu yang penting yang menyokong semua ini ialah ekosistem. Kita kena ada universiti awam, swasta dan ekosistem supaya kita dapat fokus yang keempat tadi itu kita dapat laksanakan sebaiknya. Jadi itu 5 fokus utama lah. Dan daripada segi pencapaian yang saya akan highlight tentang yang baru. Yang lama itu bukan, tapi penambahbaikan yang telah kita buat pada tahun ini. Okey, yang pertama kita telah adakan program bagaimana melahirkan bakat terbaik negara ini. Kita panggil iFuture. iFuture ini melibatkan 1,000 mahasiswa seluruh negara. Dan kita tampilkan semua panelis-panelis daripada pensyarah-pensyarah kita, daripada pihak industri, even kita punya ahli-ahli pentadbiran kita, menteri, timbalan menteri, untuk berkongsi pengalaman mereka. Sebab kita mau melihat 1,000 orang ini, kita mau mereka dapat mengambil pengalaman ini sebab mereka adalah pemimpin sekarang dan masa depan. Betul. Begitu. Jadi itu antara yang kita buat, dan pada masa yang sama kita tahu yang ramai di antara mahasiswa ini baru. Jadi kita perkenalkan yang kita panggil karisma. Oh, okey. Karisma ini telah melibatkan lebih 3,000 mahasiswa kita. Wow. Yang pertamanya kita perkenalkan apa itu gagasan Malaysia Madani. Lepas itu kita dedahkan mereka dengan dasar dan polisi negara ini. Dasar peralihan tenaga, dasar industri baru. Dan di situ kita titipkan kepada mereka bahawa sebenarnya kita sedang menghadapi cabaran yang mereka kena hadapi selepas ini. Terutama dari segi peralihan tenaga, teknologi baru. Ini sebenarnya yang antaranya lah. Dan banyak lagi yang kita buat. Dan satu yang juga kita perlu lihat tentang bagaimana kita menyediakan R&D ini. Seperti yang kita semua sudah maklum, kita telah lancar fakulti AI yang pertama di UiTM. UTM. Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Tapi sebenarnya ramai yang tidak tahu UTM itu is a leading university. Sebenarnya yang di belakang mereka itu kita panggil Malaysia AI Nexus Consortium. Sebenarnya kita libatkan semua. Kita lancarkan fakulti di UTM, tetapi universiti lain itu pun menyusun gerak kerja mereka supaya mereka juga tidak ketinggalan dalam kecerdasan buatan ini. Dan masing-masing dengan niche area mereka. Contoh, UM. Dia akan, kekuatan dia dalam bidang perubatan. Jadi dia akan buat R&D tentang perubatan. Okey. Lepas tu UIA. UIA ni kita kenali sebagai universiti yang berteraskan nilai, etika. Jadi dia akan buat kajian bagaimana supaya AI ini juga didasari oleh etika-etika yang baik ini. So, kita tidak mahu nanti generasi muda kita terpesong dengan AI ini dan lupa akar budi dia. Setuju. Itu yang penting. Dan lepas itu kita ambil contoh UPM. Kita tahu mereka juga adalah terlibat dengan keterjaminan makanan. Jadi fokus utama R&D bagaimana AI ini membantu kita dalam keterjaminan makanan ini. Dan satu lagi UPM ini dia ada kekuatan dipanggil dalam quantum computing. Jadi itu pun antara trust mereka lah. Dan juga begitulah universiti-universiti yang lain. Kalau kita melihat daripada apa yang Datuk kongsikan itu, begitu banyak sebenarnya yang telah pun dirangka dan juga dirancang. Jadi beberapa hari saja lagi kita akan melangkah ke 2025. Saya rasa mungkin boleh Datuk kongsikan untuk tahun hadapan bagaimana lagi sebenarnya KPT akan terus melangkah ke hadapan. Ya, kita akan teruskan program yang sedia ada ini. Antara dua juga yang kita akan teruskan selepas ini. Satu yang kita panggil Forum
Ilmuwan Malaysia Madani. Ini adalah satu signature program kita, melibatkan Perdana Menteri sendiri dan juga kita libatkan industri akademia. Kita bincang dasar-dasar penting negara. Kita sudah buat dengan Tenaga Nasional Berhad, kita sudah buat dengan Petronas, dan kita akan pergi juga dengan area-area lain. Ini penting yang Perdana Menteri mau supaya kita memahami apa sebenarnya dasar-dasar penting negara ini. Yang maknanya FIMM ini kita akan teruskan. Yang kedua yang kita akan teruskan juga ialah Festival Idea Putrajaya. Yang ini tahun ini kita lebih kepada internal. Kita angkat sebenarnya bakat-bakat tempatan kita yang punya idea. Mungkin siapa yang mengikuti FOI yang terbaru, kita tampilkan Adi Izmil. Adi Izmil ini baru 12 tahun. Tapi dah masuk UM. Dah masuk UM. Dan dia ada autism, tapi dia maknanya autism ini tidak meminggirkan beliau dalam arus pendidikan dan memang hebat. 12 tahun saja sudah ambil bidang matematik di UM. Wow. Dan kedua, mungkin ramai yang tidak tahu, kita tampilkan saudara Razlan yang baru berumur 29 tahun. Dia boleh datang dengan idea inovasi pengecas di bulan. Pengecas di bulan? Di bulan. Okey. Maknanya di orang lain, negara-negara lain, bakat-bakat yang ada di lain tidak terfikir perkara ini. Tapi saudara Razlan, anak tempatan kita, keluaran Universiti Tempatan, UiTM, Pulau Pinang. Dan sekarang ini sudah menjadi antara reference untuk bagaimana mengecas di bulan. Jadi maknanya selepas ini kita akan tampilkan lebih ramai lagi. Di universiti ini, di Politeknik, College Community dan di kolej-kolej swasta ini kita banyak penyelidikan, kita banyak inovasi. Jadi kita mau kongsikan ini kepada masyarakat. Datuk, saya minat bila Datuk kata dengan bakat-bakat muda ni, umur 12 tahun, 29 tahun. Tapi bila kita lihat kepada kajian dan juga statistik yang terbaru dikeluarkan, rata-rata ramai lepasan sekolah ini tidak mahu menyambung pelajaran mereka ke peringkat yang tertinggi. Jadi bagaimana supaya BTM sendiri melihat kepada cabaran ini? Ya, ini cabaran. Memang ini kita panggil cabaran post-COVID. Tapi alhamdulillah dalam beberapa tahun ini, itu yang saya kata daripada Kementerian Sumber dan sekarang ini, bila kita telah gerakkan usaha untuk menarik kembali anak-anak muda kita ini, enrollment ke universiti kita tahun ini meningkat. Jadi ini melegakan semua pihak. Alhamdulillah. Sebab mungkin ialah yang kita COVID itu satu fenomena yang jarang berlaku dan kadang-kadang ada yang terpengaruh. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, MOSTI dan juga semua kementerian yang lain, kita berjaya menarik kembali anak-anak ini. Alhamdulillah. Dan sekarang ini kita cuba angkat universiti ini sebagai yang satu platform wadah untuk melahirkan bakat-bakat terbaik negara ini. Kita harap ini akan dapat menarik kembali golongan yang memikirkan bahawa universiti ini tidak perlu lagi. Itu pemikiran tu perlu diubah kan untuk kita melahirkan pemimpin bukan saja masa kini, pemimpin masa depan yang akan menerajui negara. Saya suka apa yang dinyatakan oleh Datuk tadi, iaitu bagaimana modul yang diperkenal tersebut berasaskan acuan Malaysia dan juga bertaraf antarabangsa dan juga fokus keempat juga menyentuh berkenaan pengantarbangsaan dan juga menuju ke pengurusian ASEAN 2025. Peranan memang ini penting. Kita sebagai pengurusi ASEAN, kita di peringkat kementerian ini kita menyokong. Di sinilah kita akan mengambil peluang untuk memasyarakatkan, mengantarabangsakan pendidikan kita. Dan satu juga yang saya mau sebut di sini bahawa sekarang ini kita sedang menyediakan pelan pendidikan tinggi Malaysia 2025-2035, 10 tahun. Ini pun satu daripada yang amat penting sebab kita mau melakar 10 tahun akan datang bagaimana kita melahirkan bakat-bakat negara ini. Dan satu yang saya mau sebut, Munawar dan Safika, yang ini 100% original Malaysia. Wow, made in Malaysia. Made in Malaysia. Kita ada pakar-pakar kita. Kita tidak sudah guna yang konsultan luar untuk memikirkan pendidikan negara kita. Kali ini
kita guna pakar-pakar kita. 100% original. Kalau kita ada original Sabah, ini original Malaysia. Original. Ya, Wahybi, dalam kesempatan ini kata-kata akhir dari Wahybi dan juga harapan. Ya, saya mohon terima kasihlah terutama kepada media kita, terutama RTM yang banyak menyokong inisiatif yang telah dibuat oleh kementerian. Dan kita mahu supaya agensi yang ada di luar sana, marilah kita sama-sama menyokong apa juga dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan dan yang kita laksanakan di peringkat kementerian. Sebab ini penting. Saya minta supaya anak-anak di luar sana, ibu bapa masyarakat, jangan putus asa dengan mendidik anak-anak. Teruskan usaha ini. Kita di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi akan sentiasa menerima, dan kita banyak program, banyak inisiatif yang membantu anak-anak kita. Kita tidak mau ada yang tercicir. Betul. Siapa yang masuk universiti sekarang ini, pendaftaran jangan risau. Kita tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar. Kita boleh usaha selepas itu. Betul. Kalau ada masalah, kita ada PT-PTN. Betul. Kita boleh bantu wang pendahuluan. Kalau dia anak sulung, anak pertama dalam keluarga, masuk universiti, kita panggil program sulung. Tidak perlu bayar. Yuran percuma. Dan banyak inisiatif yang kita buat. Jadi tidak ada ruang untuk kata tak mampu untuk semua pelajaran. Semuanya kita sediakan, dan kerajaan Madani amat prihatin untuk memastikan generasi muda kita mendapat pendidikan yang baik, menjadi bakat-bakat terbaik negara ini. InsyaAllah. Jadi tiada alasan untuk tidak menyambungkan pelajaran anda ke peringkat yang lebih tertinggi. Dan sekarang ini juga ada banyak sebenarnya kursus-kursus menarik yang ditawarkan. Ada AI, pembangunan sukan, e-sport juga ada. Sekarang ini menarik. Itulah apa yang kami gambarkan kepada anda, bagaimana peranan dan juga inisiatif pencapaian yang telah pun dilakar oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Teknologis Mustafa Sakhmud yang merupakan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya menawar kita nak ke cerita pagi Selangor. Ini berkaitan dengan misi akhir tahun Zakat Selangor bagi membantu miskin bandar. Diteruskan sahaja pincaannya bersama dengan Samsia Samsi. Silakan.